Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Baiklah, hari ini kita teruskan PDPR kita dengan subjek akhlak dan tasawuf darjah 5 bersama dengan Cikgu Nadia. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan masuk pelajaran ketiga iaitu badan sihat, otak cerdas dengan bersukan. Murid-murid, Islam mendidik umatnya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat tanpa mengenepikan kesejahteraan duniawi. Oleh itu, amalan riadah atau bersukan menjadi sebahagian daripada perkara yang dititik beratkan oleh agama Islam bagi melahirkan masyarakat yang cergas dan cerdas. Dan tanpa mengira faktor usia, wajar memanfaatkan masa terluang dengan melakukan aktiviti bersukan. Untuk apa? Untuk mengekalkan tahap kecergasan tubuh badan, seterusnya dapat menunaikan amal ibadah yang difardukan dengan sempurna dan khusyuk. Sebab itulah badan sihat dapat mencerdaskan otak kita. Baiklah, seperti dalam dalil daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minini dha'ifi wa fi kulli khair. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah dan pada keduanya ada kebaikan. Daripada hadis ini juga mengatakan bahawa Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Sebab itulah dalam agama Islam kita digalakkan untuk beriadah dan bersukan. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada objektif sukan. Objektif sukan menurut Islam ada 3. Yang pertama, memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada fizikal, mental dan rohani. Dengan bersukan, ianya dapat memberi kebaikan dan kesejahteraan kepada fizikal kita, kepada mental kita dan juga kepada rohani kita. Badan kita jadi cergas, otak kita jadi cerdas dan rohani kita bertambah baik. Yang kedua, memantapkan pelaksanaan ibadah dan ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan bersukan juga, ianya dapat memantapkan pelaksanaan ibadah. Kerana apa? Sebab badan kita cergas untuk melakukan amal ibadah. Dan yang ketiga, dapat memupuk perpaduan dan keharmonian sesama manusia. Daripada aktiviti bersukan dan beriadah itulah dapat kita pupuk semangat perpaduan. Seterusnya, dalam bersukan kita mesti ada adab-adabnya. Bersukan dan aktiviti riadah menjadi satu ibadah dan mendapat pahala kalau kita menjaga adab-adabnya. Apa adab-adabnya? Yang pertama, niat untuk mendapat keredaan Allah. Yang kedua, tidak berlaku percampuran bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Lelaki dan perempuan yang tak ada hubungan darah, tak ada hubungan keluarga, jangan berlaku pencampuran bebas. Jangan sebab-sebab awak kata, kita nak bersukan, tak apa campur lelaki perempuan. Tak boleh ya. Yang ketiga, tidak lalai sehingga meninggalkan kewajipan terhadap Allah. Contoh, awak main bola pada waktu petang, awak kata awak nak bersukan, nak cergaskan badan sehingga awak lupa menunaikan kewajipan iaitu solat asar. Itu salah. Yang keempat, permainan yang tidak melibatkan unsur-unsur perjudian. Kelima, berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Mesti pakai pakaian yang sopan, yang menutup aurat. Jangan kata pakai pakaian besar-besar, longgar-longgar, susah nak bersukan. Tidak ada alasan seperti itu ya. Mesti menutup aurat dan berpakaian sopan. Yang keenam, permainan yang tidak mendatangkan kemudaratan. Yang ketujuh, bersalam-salaman sebelum memulakan permainan. Ke-8, memastikan kesihatan yang stabil. Pastikan awak ni benar-benar sihat, benar-benar okey, barulah boleh bersukan. Jangan paksa diri. Kalau awak sakit, awak nak paksa diri awak bersukan. Itu tak boleh.
Yang kesembilan, memastikan permainan dalam keadaan yang selamat. Jangan main permainan yang membahayakan diri sendiri. Yang kesepuluh, mematuhi peraturan permainan. Dalam setiap permainan pasti ada peraturan-peraturannya. Dan apabila kita bermain ataupun bersukan, kita mestilah mengikuti segala peraturan-peraturan tersebut. Dan yang ke-11, mengawal emosi. Mengawal emosi, jangan sampai berlaku pergaduhan. Yang ke-12, mengamalkan semangat kesukanan. 13, bekerjasama dalam satu pasukan. 14, tidak berdendam atas kesalahan lawan dan kekalahan. Kena ingat, kalah dan menang itu adalah adat pertandingan. Dalam pertandingan, mungkin kita akan bermusuh sekejap untuk kita mencapai kemenangan. Tetapi selepas habis pertandingan, lupakan segala yang telah terjadi dalam pertandingan dan menjaga hubungan baik seperti biasa. Yang ke-15, bermaafan antara pasukan selepas tamat permainan. 16, menyimpan alatan permainan selepas digunakan. Dan ke-17, menerima keputusan permainan dengan hati yang terbuka. Alhamdulillah. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Cikgu harap awak semua faham tentang pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.